Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi selamat datang ke laman Herba-Heartku. Dan hari ini Kak Shimah nak sharekan dengan anda 3 jenis herba yang Kak Shimah gunakan dalam masakan bubur nasi. Dan herba ini kalau anda lihat pokoknya, anda ada di antara anda yang akan berkata, oh pokok ini. Sebab pokok ni biasanya digunakan sebagai pokok hiasan, sama ada ditanam di dalam pasu ataupun sebagai pokok berpagar. Dan hari ini Kak Shimah nak tunjukkan bagaimana kita boleh menggunakannya di dalam masakan kita. Jom ke belakang rumah dan lihat pokok tersebut. Ini adalah pokok yang akan kita gunakan dalam bubur nasi nanti. 2 jenis ini dan satu lagi jenis pokok berbuas. Ini ialah pokok kuku garuda ataupun siku keluang. Dan ini ialah pokok pudin semangkuk. Biasa tengok kan, pokok ni memang dia orang gunakan untuk pokok hiasan, sama ada di dalam pasu atau sebagai pokok pepagar. Jadi macam mana kita nak gunakan? Untuk pokok siku keluang ni, kita ambil pucuk dia. Pucuk dia yang halus-halus ni, kita masukkan dalam bubur nasi ya. Yang macam ni. Sebab dia lembut, yang kalau dah tua sikit dia keras, dia lihat nanti. Dan untuk daun semangkuk pula kita ambil yang pucuk dia, pucuk belah atas dia macam ni. Okey, ini adalah antara daun-daun yang akan kita gunakan. Satu lagi jenis daun ialah daun pokok berbuas. Pokok berbuas ni dia boleh tumbuh tinggi sehingga 7 atau 8 meter. Dan dia bila dia tinggi dia akan berbunga dan bunga akan menghasilkan biji benih. So kita boleh biarkan melalui biji benih, tetapi agak lambat sikit kalau guna biji benih. Jadi kita selalu gunakan keratan. Untuk tujuan masak bubur tu kita gunakan bahagian daun yang lembut ya. Macam ni. Yang lembut, yang halus ni kita tak payah potong-potong. Yang kasar ni nanti kita akan hiris ya. Dan ketiga-tiga pokok ini sangat senang untuk dibiarkan. Dia boleh dibiarkan melalui keratan. Kalau pokok berbuah ni, kalau dengan biji dia lambat. Kalau keratan dia senang. Dan keratan untuk berbuah ni kita kena ambil bahagian yang muda ya. Bahagian yang atas tu. Bahagian yang atas muda yang masih hijau tu. Dan kita cucuk, rendam 2-3 jam dan kita cucuk saja dalam air. Sangat mudah untuk hidup. Dan untuk pokok siku keluang atau kuku garuda ni, dia juga hidup melalui keratan, membiak melalui keratan. Di sini kita ambil dahan yang agak tua sikit. Jangan terlalu bawah. Okey. Yang muda-muda ni kita guna dalam masakan. Yang lembut-lembut ni kita guna masakan. Dan kalau nak dibiarkan, disemai, kita buang dulu daun-daun yang tua ni. Kita buang. Kita boleh pilih ya daun-daun yang muda tu untuk masuk bubur nanti. Dan anda boleh terus semai. Seelok-eloknya rendam 2-3 jam dalam air dan semai. Jangan ambil yang terlalu tua atau yang terlalu muda ya, yang baru nak matang. Begitu juga dengan daun semangkuk. Kita ambil bahagian tengah dia sini. Dan kita boleh terus semai. Kalau di waktu pagi atau petang, anda boleh terus semai. Tapi kalau ambil waktu panas, anda kenalah rendam dulu. 2-3 jam, barulah disemai. Kalau ambil tengah hari atau waktu panas, anda kena rendam dulu 2-3 jam ataupun 1 malam dan semai. Sangat mudah dia nak hidup ya. Inilah dia 3 jenis herba yang akan kita gunakan dalam masakan bubur nasi kita. Dan saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana kita menggunakan daun ini untuk masakan bubur.
Ketiga-tiga jenis daun ini adalah juga antara herba yang utama digunakan dalam menu masakan botok-botok yang popular di kalangan orang-orang Johor ya. Saya diperkenalkan kepada daun ini oleh kawan saya Puan Syamsiah Ahmad yang berasal dari Johor. So kredit tu Puan Syamsiah Ahmad. Terima kasih. Okey, sekarang saya akan tunjukkan kepada anda cara-cara membuat bubur nasi menggunakan herba yang 3 tu. Bahan-bahannya ialah 1 cawan beras yang telah dibasuh dan ditoskan, 10 cawan air, guna cawan yang sama untuk sukat, ayam dalam 1 cawan yang sama, kalau nak sikit anda boleh kurangkan, 1 inci halia dihiris panjang, 3 ulas bawang putih diiris panjang, jintan putih setengah sudu teh dicuci dan ditoskan. Okey. Dan ini dia daun-daun yang akan kita masukkan kemudian dia. Daun siku keluang dalam secukup gitu. Ini daun berbuas. Kalau daunnya lebar anda boleh hiris-hiris. Begitu dengan daun semangkuk dalam 5 atau 6 helai ya. Garam secukup rasa kita letak dulu 1 sudu nanti. Okey, sekarang saya tunjukkan caranya. Kita campurkan dulu beras, air, ayam, jintan tadi, bawang putih, halia ya. Dan kita biarkan nasi ini masak sehingga menjadi bubur. Kita garam secukup rasa, kita masukkan dulu dalam anggaran 1 sudu kecil ya. Kita masak, dia akan mengambil masa antara 40 hingga 50 minit untuk menjadi bubur. Sekiranya anda menggunakan pressure cooker, dia akan mengambil masa 7 atau 8 minit sahaja ya. Jadi kita rebus semua sekali nanti. Dan jangan terlalu kering bila dia dah jadi bubur ya, sebab kita nak masukkan herba-herba tu dan kita nak masak herba tu dalam masa selama 5 minit untuk herba tu jadi lembut atau empuk ya. Okey, itu dia nasi telah pun menjadi bubur. Sekarang kita masukkan herba-herba tadi dan kita kacau selama 5 minit lagi sehingga herba-herba tadi lembut. Kalau anda tak makan ayam, anda boleh juga ganti dengan udang, sama ada udang segar ataupun udang kering. Dan boleh juga digantikan dengan daging kambing ataupun daging lembu. Okey, inilah dia bubur nasi herba yang telah masak. Dan cara mengidangnya, anda cairkan anggaran 2 sudu makan minyak sapi atau margarin dan kita taburkan di sini. Okay. Kalau anda suka banyak, anda boleh letak banyak. Dan taburkan bawang goreng. Dan makan bersama sambal cili hidup yang ditumbuk bersama garam sahaja. Itu yang sedap ya, special. Ataupun anda boleh juga makan dengan sambal kicap. Itu dulu perkongsian saya pada hari ini dan saya dah tunjukkan cara kepada anda bagaimana nak buat bubur nasi menggunakan herba yang selama ini kita tengok ataupun kita tanam sebagai pokok hiasan. Hari ini bolehlah digunakan dalam masakan. Dan jangan lupa like, share dan subscribe di YouTube channel Laman Herba Hatku. Selamat mencuba. Assalamualaikum dan bye.